Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada pagi ini insya-Allah kita akan sambung membaca, memahami dan mengambil manfaat dari isi kitab Fiqhul Aqidah, kefahaman tentang akidah, yang disusun oleh guru dan ayahanda saya Al-Fadil Ustaz Haji Engku Ali bin Engku Endut, hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 158 ya. Masih lagi di dalam membicarakan sifat nafsiyah, sifat diri ya. Satu iaitu wujud. Maka soalan yang diajukan pada awal-awal itu adalah terangkan tentang wujud Allah Ta'ala itu serta dengan dalilnya sekali ya. Jadi alhamdulillah, orang yang beriman mereka yakin bahawa Allah wujud ya. Dan mereka perlu yakin juga bahawa Allah wujud tanpa ada permulaan, iaitu zat yang wajibul wujud, zat yang mesti ada, bukan yang mumkinul wujud. Mumkinul wujud maknanya boleh ada, boleh tidak ada. Zat yang macam mana yang boleh ada, boleh tak ada tu, iaitu sekian yang lain daripada Allah. Malaikat, para nabi, langit, bumi, syurga, neraka ya, asalnya boleh ada, boleh tak ada. Allah yang tentukan ada, dan Allah yang jadikan maka ada. Sedangkan zat Allah Ta'ala tidak perlu kepada yang mengadakan, kerana setiap yang memerlukan itu bukan Tuhan, maknanya lemah. Itu namanya wajibul wujud. Tapi nak tahu juga dalil. Kerana apa? Kerana di dalam bab akidah taklid dilarang. Berbeza dalam bab fiqh ya, bab hukum hakam, maklumlah kita ni nak gali dalil daripada Quran, hadis, nak faham dalil yang pelbagai, nak pakai kaedah usul fiqh dan sebagainya, kita tak mahir. Makanya dalam bab fiqh, orang yang bukan mujtahid, dalam dia nak beramal dengan hukum hakam, dia wajib bertaklid. Sedangkan sebaliknya, kalau orang itu mujtahid, dia sudah memenuhi syarat untuk dia berinteraksi direct dengan Quran dan hadis, maka orang yang sedemikian, seumpama Imam Abu Hanifah yang kita akan ceritakan kisah beliau sebentar lagi, seumpama Imam Malik, seumpama Imam Syafi'i, seumpama Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaihim ajma'in, untuk mereka haram bertaklid kerana mereka sudah mampu. Sebab itulah walaupun masing-masing berguru asalnya, misalnya Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala, tetapi setelah beliau menjadi mujtahid, ada kalanya beliau tidak bersetuju dengan fatwa guru beliau, beliau keluarkan fatwa sendiri. Demikianlah Imam Ahmad bin Hanbal
rahimahullah ta'ala, walaupun asalnya berguru dengan Imam Syafi'i, setelah sampai level mujtahid, maka beliau ada kalanya tidak setuju dengan pandangan atau fatwa guru beliau rahimahullah, lalu beliau berfatwa dengan fatwa sendiri. Tetapi dalam bab akidah, sama ada dia ulama, orang alim, sama ada dia orang biasa, ahli masyarakat, ya, dia wajib tahu dalil. Mana apa? Haram bertaklid. Hanya beriman Allah ada. Kenapa kamu percaya Allah ada? Lah, orang lain pun percaya, saya ikut je lah. Itu makna taklid. Jadi sekurang-kurangnya, bukan mesti dalil tu terlampau complicated. Bila dia perhati kepada alam semesta ini, dia akan yakin bahawa alam ini pasti ada pencipta. Kadang-kadang kita sebut, ya, benda yang simple seumpama reban ayam pun kita tak boleh terima tak ada pencipta. Kita misalnya jarang-jarang balik kampung, ya, satu hari kita balik kampung, kita dapati di tepi rumah kita ada reban ayam, sebelum ni tak ada. Kalau kita tanya kepada saudara kita yang tinggal di kampung, ya, siapa yang buat reban ayam ni? Saudara kita jawab, tak ada orang buat, tak jadi sendiri. Bukan kita rasa kamu ni melawak pula. Orang tanya betul-betul, ya, kamu buat lawak. Kenapa kita rasa macam itu? Kerana tak mungkin. Walaupun sesimpel reban ayam, mesti ada orang yang susun, aturkan kayu-kayu tu, ya, paku dan sebagainya. Apatah lagi alam semesta ni, langit dan bumi, tumbuhan dan binatang, manusia dan haiwan, itu pasti ada pencipta. Itu kira dalil lah tu, cukup lah tu. Bukan kata nak mesti terlampau complicated atau terlampau ilmiah, itu sudah cukup. Okay, kita pergi kepada muka 158. Macam mana ulama-ulama dahulu menggunakan dalil akli di dalam menolak kesyirikan, di dalam menolak kebatilan. Syirik, dia mensekutukan Allah Ta'ala. Dia kata ada lain daripada Allah pun Tuhan juga, atau bersifat dengan sifat ketuhanan, itu syirik. Tapi ada kalanya kebatilan itu dalam bentuk menolak Tuhan terus. Ya, tadi dia percaya pada Allah, Allah ada, tapi lain daripada Allah pun ada juga Tuhan-Tuhan lain, ya, berhala-berhala pun Tuhan juga, ya, dan sebagainya. Tetapi ada golongan yang langsung tidak percaya kepada kewujudan Tuhan. Sekarang kita kenali mereka sebagai golongan atheist, atheism, tak percaya pada kewujudan Tuhan. Dahulu mereka dinamakan golongan dahri, daripada perkataan dahar. Dahrun maknanya masa. Dahri ini orang yang percaya bahawa Tuhan tu tak wujud. Kalau jadi kita berubah daripada kecil, kemudian kita jadi remaja, kemudian kita jadi dewasa, kemudian kita jadi orang yang berusia, kemudian kita mati, maka itu hanya kerana masa yang berlalu, bukan kerana ada Tuhan. Kalau bila masa tu berlalu, kita pun berubah macam tu. Itu namanya dahri. Maka Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, moga-moga Allah merahmati beliau, sebagaimana termaklum, adalah penentang kuat dan penyanggah kepada golongan dahri, golongan mulhid yang tidak percaya wujudnya Allah. Jadi hati-hati, ya, di zaman kita ada orang mendakwa ikut salaf dalam akidah. Bila mendakwa ikut salaf dalam akidah, kata dia, kita hanya pegang Quran hadis, kita tak pakai dalil-dalil akli ni. Itu tak betul. Kerana bila kamu tolak dalil akli, maknanya kamu tak pegang Quran hadis. Quran hadis yang menyuruh kita itu menggunakan akal di dalam memahami akidah. Bahkan kita telah terangkan sebelum ini, Allah Ta'ala sendiri menggunakan uslub akli, menggunakan teknik akal di dalam membatalkan syirik dan menetapkan tauhid. Maka kita lihat Imam Abu Hanifah misalnya, seorang daripada ulama salaf yang terkenal, beliau juga menggunakan dalil akli di dalam mempertahankan akidah. Jadi golongan ini merasa marah dan bahkan menunggu peluang untuk membunuhnya. Di zaman kita ni mungkinlah, bila berbeza pandangan, belum ada lagi di negara kita ni sampai ke tahap membunuh, atau ada pun barangkali tidak selalulah, jarang-jarang, orang bila beza pandangan dia sampai bunuh. Kalau di negara luar mungkin, tak tahu kenapa ada ulama Pakistan sehari dua ni dibunuh, ya, mungkin atas sebab berbeza manhaj atau apa, kita tak pasti, atas sebab politik atau apa, tak pasti. Tapi kalau dahulu
kalau berbeza pandangan dan juga pegangan, boleh jadi mereka akan bunuh. Sekarang mereka hanya bunuh karakter kita, karakter assassination. Dia akan buruk-burukkan kita, dia akan fitnah kita sebab kita tak sama pandangan dengan dia. Tapi tak sampai lagi lah setakat ini, jangan sampai mereka nak membunuh, mencabut nyawa kita, belum. Tapi dahulu Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala berdepan dengan risiko dibunuh. Mereka mulhid yang tak percaya kepada Tuhan marah kerana beliau ni sering mendebati mereka nak bunuh. Maka pada suatu hari sedang beliau duduk dalam masjidnya, yakni di tempat beliau melakukan ibadah dan solat, tiba-tiba sekumpulan mereka dengan pedang yang terhunus telah menyerbu beliau. Kemudian beliau telah berkata kepada mereka, mereka nak bunuh lah, nanti dulu, jawablah soalan aku dahulu, lepas itu barulah kamu nak buat apa pun terpulanglah. Jawab soalan saya dulu. Lalu mereka berkata tanya. Lalu Imam Abu Hanifah berkata, apakah pendapat kalian tentang seorang lelaki yang mendakwa, sesungguhnya aku telah melihat sebuah kapal yang berisi penuh dengan barang-barangan, padahal kapal itu bersendirian mengharungi gelombang laut yang bergelora, dan tiupan angin yang kencang lagi bersempang siur, sedangkan kapal itu berjalan dengan imbang yang baik. Walaupun menghadapi ombak, gelombang ya dan sebagainya, elok je dia berlayar. Padahal tiada seorang kelasi pun yang mengendalikannya, dan tiada pula orang yang menyelianya. Mana kapten tak ada, kelasi pun tak ada, tapi kapal elok je berlayar, bawa barang-barang dagangan. Adakah yang demikian itu harus pada akal? Mana akal kita boleh terima? Mereka menjawab, ini sesuatu kejadian yang tidak diterima akal sama sekali, tak munasabah lah. Kalau kapal tu hanyut je macam tu, terumbang ambing, okey lah, mungkinlah tak ada kapten, tak ada kelasi. Ini elok dia berlayar ke arah tujuan tapi tak ada kapten, tak ada kelasi, kata dia itu tak diterima oleh akal. Maka Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala pun berkata, ya maha suci Allah, subhanallah, apabila tidak harus pada akal wujudnya sebuah kapal yang berjalan dengan imbang baik tanpa ada orang yang menyelianya dan tanpa ada orang yang mengendalinya, maka bagaimana harus berdirinya dunia ini yang berbeza ahwal keadaannya? Maknanya lebih sophisticated lagi dunia ini berbanding dengan satu kapal yang berlayar tadi, yang luas ceruk rantaunya. Berapa sangat saiz kapal berbanding dengan saiz dunia ni, dan berlainan pula pinggiran-pinggirannya tanpa ada pencipta dan pemeliharanya. Jadi itu dakwah Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala kepada golongan mulhid, golongan yang tidak percaya kepada Tuhan. Dakwah yang menggunakan mind opening, tanya soalan. Bukan Imam Abu Hanifah bawa dalil Quran hadis. Kerana apa? Kerana mereka mulhid, mereka tak percaya Quran hadis, tapi mereka manusia ada akal. Bila disentuh suis yang betul pada akal mereka, maka ketika itu dengan izin Allah masuk hidayah. Maka mereka semua itu menangis. Terdatang hidayah, jadi lembut hati dia, baru dia boleh connect alam ni dengan kewujudan Tuhan. Selama ni dia degil, dia tak nampak. Mereka itu menangis dan berkata, benarlah kamu. Kemudian mereka itu menyarung pedang masing-masing, tak jadilah nak bunuh Imam Abu Hanifah, dan bertaubat masuk Islam. Kemudian contoh lagi bagaimana ulama salaf menggunakan dalil akli di dalam akidah. Orang-orang yang tidak percaya kepada kewujudan Allah telah bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang dalil buktinya kewujudan Allah. Ini tok guru besar ni, ini ulama masyhur, percaya Tuhan ada. Jom kita tanya dia, mana bukti, mana proof, mana evidence. Lalu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, adakah daun pokok kertau sama rasanya, warnanya, baunya dan tabiatnya pada pendapat kalian? Jadi kadang-kadang kita nak jawab soalan tu kena tanya dulu, sebab daripada jawapan dia nanti kita akan connect dengan jawapan kita. Dia nak bangkang tak boleh lah, dia dah jawab gitu. Kadang sebab tu ditanya dahulu. Mereka menjawab, ya sama.
Jadi daun kertau, saya pun tak tahu daun kertau ni daun apa. Allahu alam lah, ada yang tahu. Sejenis daun lah yang penting. Tapi bukanlah daun ketum, lain. Tapi kalau daun kertau ni, kalau kita tengok, ya, warnanya sama. Kalau kita ambil petik, bau sama, ambil yang sana pun bau dia sama, ya. Tabiatnya pun sama, bentuk rupanya sama, ya. Jadi Imam Syafi'i nak buka minda mereka. Ketika daun itu dimakan oleh ulat sutera, maka ia mengeluarkan daripadanya sutera. Tetapi apabila daun itu dimakan oleh lebah, maka ia mengeluarkan daripadanya madu. Ketika dimakan oleh kambing biri-biri, maka ia mengeluarkan daripadanya najis, ya, dan juga susu. Dan ketika dimakan oleh kijang, maka ia menghasilkan kasturi di dalam kantung pundi-pundinya. Maka siapakah yang telah mencipta perkara itu, sedangkan tabiat daun pokok kertau itu satu? Maknanya sepatutnya oleh kerana makan benda yang sama, keluar yang sama, semua keluar sutera atau semua keluar madu, ya, dan sebagainya. Jadi mereka akan terfikir, oh kalau begitu ada yang menentukan bahawa walaupun makan benda yang sama tapi berbeza. Kita lah misalnya kalau tak pandai cakap orang putih, setahun kita makan macam orang putih, makan roti, makan keju, ya, dan sebagainya. Yang orang putih makan, kita makan. Agak-agak lepas tahun kalau tak belajar bahasa Inggeris pandai cakap orang putih. Macam itu je ke? Orang putih tu pun kalau kita tak ajar dia cakap bahasa Melayu, tapi kita bagi dia makan nasi, siap cerita sambal belacan, baru tahu budu, cencaluk lagi dan sebagainya. Lepas tahun tengok pandai tak dia cakap Melayu. Kalau tak belajar tak pandai. Ataupun dia tak bergaul dengan orang Melayu. Kadang-kadang belajar bahasa ni tak mesti belajar formal, kita bergaul dengan orang yang bercakap bahasa tu pun lama-lama kita pandai. Sebab itu kita tengok orang-orang yang bekerja di Arab Saudi pandai cakap Arab, padahal dia datang kerja je, bukan dia belajar sekolah agama dan sebagainya. Jadi maka siapakah yang telah mencipta perkara-perkara itu, sedangkan tabiat daun pokok kertau itu satu? Lalu mereka itu yang seramai 17 orang bilangannya telah akur dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan langsung memeluk Islam di hadapannya. Jadi tak boleh tolak dalil akli, kerana itu dalil yang dikongsi oleh orang Islam dan orang bukan Islam sama-sama boleh connect. Kalau dalil nakli, Quran hadis, hanya orang yang telah beriman saja dia boleh connect dengan dalil itu. Kalau kita bawa dalil Quran hadis pun kepada orang non muslim, maka kena terang kepada dia secara akli juga. Misalnya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, tidakkah mereka melihat kepada unta bagaimanakah dijadikan? Itu kan suruh fikir. Memang ayat Quran, tapi ayat Quran cerita tentang kita berfikir melihat kepada alam unta. Wa ilas samai kaifa rufi'at, tengok kepada langit macam mana ditinggikan. Ada tak coba pernah terlanggar tiang langit berjalan-jalan? Kenapa hajah tu tak datang kuliah duha kita? MC Ustaz, pasal apa? Dia jalan tak nampak tiang langit, terantuk dia, tak ada tiang, tak nampak tiang tu macam mana boleh jadi tinggi? Gantung kat mana? Lagi apa? Fala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Lihat kepada bukit gunung macam mana dia tu ditegakkan. Ada siapa yang pergi cangkul timbun? Tak ada. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi ni bagaimana dibentangkan. Kan? Tu Allah membawa kepada berfikir juga. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, murid daripada Imam Syafi'i dan juga salah seorang daripada ulama mujtahid pengasas mazhab Hambali, telah juga ditanya tentang dalil bukti kewujudan Allah, lalu beliau berkata, nah di sini buktinya. Ada pada sebiji telur yang merupakan sebuah kota yang teguh lagi licin, yang tidak mempunyai pintu dan juga lubang laluan. Rupa luarannya seperti perak putih dan dalamannya seperti emas yang tulen. Dalam keadaan begitu, tiba-tiba terbelah dindingnya, lalu keluar seekor haiwan yang mendengar, melihat, berupa bentuk yang cantik dan suara yang merdu. Telur burung. Siapa yang masukkan tu?
Bila anak burung tu keluar, dia boleh berbunyi, dia nanti dah lama sikit boleh terbang, dia boleh bersuara merdu. Cuba ambil satu, beli di apa tu, pasar tani ke, beli telur puyuh biasa orang jual kan. Buat kajian sikit, ada tak pintu dia, ada tak lubang dia orang masukkan burung tu? Tak ada. Itu kenapa boleh keluar? Itu kan ajaib. Itu kan menunjuk ada Tuhan yang menciptakan. Bukan setakat keluar satu benda, keluar benda yang hidup, yang boleh membesar, nanti boleh bertelur lagi. Maka dalil akal yang membuktikan kewujudan Allah telah pun dibuktikan oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala dan juga imam-imam yang lain. Dalam satu kejadian, ketika Imam Abu Hanifah masih kanak-kanak lagi, ketika itu beliau mewakili gurunya, itu Imam Ahmad rahimahumallah, moga-moga Allah merahmati kedua-duanya, Imam Ahmad dan muridnya Imam Abu Hanifah. Majlis perdebatan juga dengan dahri juga. Zaman sekarang ada juga orang nama dahri, tapi itu bukan etis lah. Itu setahu saya bawa fahaman Wahabi, bukan etis. Tapi kalau dahri zaman dulu merujuk kepada etis. Jadi ceritanya, pada zaman Imam Abu Hanifah masih berguru lagi, masih muda lagi, masih kanak-kanak lagi, ada satu orang dahri ni, dia apabila dia bersoal jawab dengan para ulama tak boleh jawab. Jadi nampak macam dia menang. Itu risiko debat. Kadang-kadang orang ajak berdebat, kalau saya tak setuju dengan ustaz, jom kita debat. Adakah kerana kita yakin kita betul maka kita debat? Tengok dulu. Kerana kalau kita tidak ada skill dan kepandaian berdebat, walaupun kita berpegang dengan pegangan yang betul, boleh jadi kita nampak kalah, sebab kita berdepan dengan orang yang pandai berdebat, atau pakar debat, atau jurulatih debat misalnya. Contohnya, ketika ulama-ulama yang ramai-ramai itu tak boleh jawab soalan dahri, bila dahri tanya soalan mereka tak boleh jawab, adakah pada ketika itu akidah mereka batil? Adakah mereka percaya kepada Allah sebenarnya Allah tak wujud? Tidak, tetap juga akidah yang betul tu betul, tapi tidak terzahir, kerana yang menyertai dialog tu dia tidak tahu nak menjawab, walaupun keyakinan dia betul. Kena faham ya. Sebab musim sekarang ni kadang-kadang orang suka berdebat, jadi kita kadang terkagum dengan kepetahan salah seorang pendebat, menyangkakan oleh itu dia tu betul. Tak semestinya. Jadi dalam kejadian ini ramai dah ulama-ulama yang akidah mereka betul, tapi mereka tak pandai nak mendebati orang dahri ini. Akhirnya diasak kepada guru, pada Imam Abu Hanifah, ajak berdepan. Jadi kalau ikut ceritanya, Imam Abu Hanifah pujuk guru dia, kata tak payahlah, bagi saya je tuan guru, sebab kalau seumpama tuan guru tak boleh jawab, itu kan satu benda yang memalukan lah. Tokoh besar pun tak boleh jawab. Tapi kalau seumpama saya tak boleh jawab pun tak apa, hanya student je ya. Dah hari tu tanya soalan, student tu tak boleh jawab, oh student, tak apalah. Jadi akhirnya guru beliau bagi izin, maka beliau berdepan dengan dahri. Jadi dahri itu bertanya, adakah Allah itu maujud? Adakah Allah itu ada? Maka Imam Abu Hanifah menjawab, ya. Di mana? Imam Abu Hanifah menjawab, Allah tidak bertempat. Zaman sekarang jangan, mereka nak kata Allah duduk atas arash. Kalau kita kata Allah tak bertempat, dia pula tuduh kita ahli bid'ah. Padahal ulama salaf berpegang Allah tidak bertempat, kerana yang cipta tempat tu Allah. Apa perlunya Allah berada pada tempat? Arash tidakkah Allah yang ciptakan? Dia kata Allah duduk atas arash, berarti sebelum Allah ciptakan arash, arash tak wujud. Selepas Allah ciptakan arash, baru arash tu wujud. Apa pun begitu ya, kita pun sebelum Allah ciptakan kita, kita tak wujud. Kita wujud ni selepas Allah ciptakan. Baik, jadi arash juga demikian. Arash dahulu tak wujud. Adakah ketika arash tak wujud maka Allah pun tak wujud kerana Allah duduk atas arash? Jelas Allah wujud tanpa ada permulaan. Sebelum ada arash Allah wujud, maka meyakini Allah wujud tanpa arash itu betul. Jangan disalah fahami ayat Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Rahman di atas arash dia istiwa.
kami ikut salaf, maka kami percaya Allah atas arasy. Siapa salaf mana yang percaya Allah bertempat di atas arasy? Salaf atau khalaf menisbatkan istiwa. Istiwa yang macam mana? Istiwa yang layak dengan Allah, dah selesai. Adapun menempatkan Allah itu bukan akidah salaf. Itu akidah musyabbihah ataupun mujassimah. Jadi Imam Abu Hanifah rahimahullah taala sebagai seorang imam ahli sunnah wal jamaah menjawab yang selayaknya Allah tidak bertempat. Jadi ada ahli bertanya, bagaimana yang maujud tiada bertempat? Ya. Jadi dia nak membayangkan dengan bayangan makhluk. Makhluk kalau kata ada, pasti ada tempat dia. Jadi takkan Allah ada tapi tak ada tempat. Nah, jadi itu punca banyak kesesatan, cuba nak kias Allah dengan makhluk. Nah, zaman kita pun ada orang tunjuk pada saya print screen WhatsApp, dia nak kata Allah bertempat. Jadi dia pun buatlah kias dengan orang miskin. Dia kata semiskin-miskin orang miskin pun ada rumah PPRT. La ilaha illallah. Bukan cerita rumah atau atap atau apa. Yang namanya makhluk adalah tempat dia. Hatta di bawah jambatan pun itu tempat dia. Bukan semua orang miskin ada rumah. Ada yang duduk bawah jambatan je. Apa masalah? Memang dia makhluk ada tempat. Selemah-lemah orang perempuan pun boleh beranak. Takkanlah Tuhan tak boleh beranak? Macam tu ke cara kamu fikir? Baik. Jadi bagaimana maujud ada tapi tak ada bertempat? Lalu Imam Abu Hanifah menjawab, ini skill ni yang kadang kita tak ada. Kita tahu Allah wujud, kita tahu Allah wujud tanpa bertempat, tapi kalau disuruh berhujah kita tak tahu. Tapi Imam Abu Hanifah rahimahullah, Allah kurniakan kepada beliau, bukan sahaja beliau ada keyakinan yang betul, beliau mampu mempertahankan, beliau tak menjawab, dalilnya ada pada diri kamu. Wah, Dahri bertanya, mana dia? Dalil Allah tu wujud tidak bertempat ada pada diri saya, mana dia? Lalu Imam Abu Hanifah bertanya balik, bukankah kamu orang yang ada nyawa? Dahri menjawab, ya memang saya orang yang ada nyawa. Lalu Imam Abu Hanifah terus bertanya, di manakah tempat nyawa kamu itu? Di kepala kamu kah atau di perut kamu? Atau di kaki kamu? Jadi Dahri itu tercengang, tidak dapat menjawab. Ini kan seni debat. Kalau nak dikatakan exactly, ya, tak sama. Sebab nyawa tu sebagai makhluk pasti ada tempat, cuma Dahri tak tahu tempat dia. Allah memang tidak bertempat kerana Allah bukan makhluk, tapi itu pun sudah memadai untuk memberitahu pada Dahri ini, ya, nyawa kamu sendiri pun kamu tak boleh cakap mana tempat dia. Kamu nak menempatkan Allah, jadi tak boleh. Dahri ini tak dapat memerangkap kepada Imam Abu Hanifah. Lalu Imam Abu Hanifah meminta supaya dibawa susu kepadanya untuk main opening lagi. Setelah susu dibawa ke hadapannya, lalu beliau bertanya kepada Dahri, adakah dalam air susu ini mempunyai minyak? Kan susu tu sebenarnya dia ada kandungan minyak dia ataupun lemak dia. Maka Dahri menjawab ya. Lalu Imam Abu Hanifah meneruskan pertanyaan, di manakah bertempat minyak itu dalam susu itu? Di sebelah atas susu atau di sebelah bawahnya? Sekali lagi Dahri itu tercengang-cengang, kebingungan, tidak menjawab apa-apa. Dia tak boleh jawab. Jadi nampak kalah lah dia. Tapi padahal minyak dalam susu itu masih bertempat. Tempatnya di susu, cuma tak tahulah di bahagian atas ke di bahagian bawah ke, tak pastilah. Tapi yang pasti dalam susu tu ada elemen minyak, masih bertempat lagi. Cuma sudah memadai untuk menyebabkan orang Ad-Dahri ini, dia nampak cara pemikiran dia tu nak menempatkan Allah Ta'ala tu tak betul, kerana dia sendiri pun tak pandai nak menempatkan makhluk. Nyawa dia makhluk, tak dapat dia nak tempatkan. Susu makhluk, minyak makhluk, tak dapat dia tempatkan. Lantas Imam Abu Hanifah berkata, seperti mana nyawa itu tiada bertempat di tubuh badan dan minyak tiada bertempat di dalam air susu, maka begitu jugalah Allah tiada bertempat di alam buana ini. Ini hanya untuk main opening, bukan kias yang sama-sama betul, tak.
ya, kerana Allah Tuhan tidak akan disamakan dengan makhluk. Ini sekadar untuk buka minda orang ad-Dahri tadi, supaya dia boleh terima bahawa Allah itu wujud tanpa bertempat. Nyawa dia pun kalau dah hilang tak tahu bagaimana. Dan orang yang tadi bercakap, bersembang, bergelak, ketawa, tak lama lepas tu meninggal, diam, terbaring, tak boleh buat apa. Intai-intai mana pergi nyawa dia, tak nampak pula keluar. Bukan boleh letak tepi nyawa dia. Jadi ini hanya lebih kepada seni debat untuk membuka minda. Cuba lihat nota kaki ni ya. Kemungkinan hujah Imam Abu Hanifah membuktikan kewujudan Allah dengan wujud nyawa dalam tubuh badan dan wujud minyak dalam susu membawa waham atau memberi satu kefahaman bahawa Allah itu bertempat dalam alam semesta, cuma tidak dapat ditentukan sahaja tempatnya, sebagaimana wujudnya nyawa dalam tubuh badan dan wujudnya minyak dalam susu. Takut-takut ada orang faham macam itu, maka dibuat nota kaki ni. Begitu juga kewujudan alam buana ini telah menunjukkan ada penciptanya, ada penggeraknya, ada pentadbir dan ada Tuhannya, iaitu Allah Ta'ala. Kita mesti faham bahawa Imam Abu Hanifah dalam perdebatannya dengan Dahri ialah menyatakan kewujudan Allah Ta'ala itu adalah satu kewujudan yang hakiki dan pasti, bukannya kewujudan dongeng atau khayalan semata-mata, meskipun tidak dapat dipandang dengan mata kasar. Jadi connectionnya di situ, bukan connectionnya pada tempat tu, connectionnya benda yang kamu tak nampak tak mestinya tak wujud. Kamu tak nampak nyawa, kamu yakin nyawa tu ada, kena disuruh tunjuk tempat nyawa pun kamu tak boleh, tapi kamu yakin nyawa tu ada. Jadi apa masalah? Itu poinnya di situ, ya. Beliau rahimahullah dalam membuktikan kewujudan Allah telah menggunakan kaedah kiasan, analogi, yang memang diketahui oleh Dahri bahawa dalam susu ada minyak dan dalam tubuh badannya sendiri ada nyawa walaupun tidak nampak dipandang. Dengan hujah yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah itu telah membuatkan Dahri terpinga-pinga kebingungan dan terpaksa menerima kebenaran kewujudan Allah yang wajibul wujud. Kaedah kiasan lain untuk membuktikan bahawa Allah itu tidak bertempat di alam buana ini ialah tiupan angin yang menggoyangkan atau menumbangkan pokok kayu, sedangkan angin itu bukan sebahagian daripada pokok, malahan tidak pun berada di dalamnya, bahkan berada di luaran. Ia tiupannya adalah berasingan daripada pokok. Imam Abu Hanifah tidak pun menyebut analogi tentang tidak bertempatnya Allah kerana si Dahri tidak pun menyoalnya tentang hal itu. Wallahul muwaffiq. Sebab kita kena faham ya, apa contoh kita beri pun dalam mengajar akidah bukan untuk memberi orang faham Allah, kerana Allah tidak boleh dicontohkan, cuma nak bagi orang faham konsep. Konsepnya apa? Konsepnya benda yang tak nampak boleh jadi wujud. Itu konsepnya. Jadi itu kan ada dalam makhluk. Ya, angin tak nampak tapi wujud. Kalau angin ni contoh zaman dulu, contoh zaman moden, gelombang radio. Ni dalam dewan masjid ni ada penuh dengan gelombang radio. Nampak tak? Tak nampak. Tapi ada, tak ada. Buktinya mana? Kalau kita ambil radio, kita pasang, kita adjust channel dia betul, keluar gelombang tu ditukar dalam bentuk bunyi, nyanyian kah, berita kah dan sebagainya. Jadi analogi dalam ilmu akidah ni nak bagi faham konsep, bukan nak bagi kata Allah macam itu. Tak boleh ya. Dahri bertanya lagi, apakah yang ada sebelum Allah dan apakah pula yang ada selepas Allah? Imam Abu Hanifah menjawab, tiada sesuatu sebelum Allah dan tiada sesuatu selepasnya. Lalu Dahri berkata pula, betapa dapat diterima akal ada sesuatu yang maujud tapi tidak ada sesuatu yang dahulu daripada dia.
dan dia terwujud, tapi tidak ada sesuatu yang kemudian daripadanya. Lalu Imam Abu Hanifah menjawab, dalilnya ada pada anggota badan kamu. Jadi ini mungkin termasuk khatibun nas ala qadari ukulihim. Kita bercakap dengan manusia itu ikut kadar akal dia. Kalau orang yang lebih berakal daripada dahri, dia akan faham dah Allah tu Tuhan, takkan didahului oleh sesuatu pun, ya, dan Allah tu Tuhan takkan binasa. Bila tak binasa, makna tidak akan diikuti oleh sesuatu. Tetapi oleh kerana dahri ni pemikiran dia tu sangat rendah sehingga dia pun tak percaya Tuhan tu ada, maka Imam Abu Hanifah bagi contoh yang rendah-rendah supaya dia boleh faham. Apa dia? Tiada sesuatu pun yang mendahului ibu jari tanganmu, dan tiada sesuatu pun ada selepas jari kelingkingmu. Dia boleh faham. Itu dahri boleh faham. Tengok jari tangan dia betul juga, ya. Tengok, kecuali orang cacat lah, ya. Ada orang sebelum jari ibu dia ada jari lain yang mungkin tak berfungsi pun, dia macam satu ketumbuhan. Tapi yang normalnya, kalau kita tengok, apa jari sebelum jari ibu? Tak ada. Apa jari selepas jari kelingking? Tak ada. So, apa masalah satu benda tak ada benda sebelum, tak ada benda selepas? Boleh kamu terima pada anggota badan kamu? Jadi bukanlah kata Allah sama macam jari, tak betul lah. Allah macam mana? Macam jari kita. Oh, itu tak betul. Hanya nak memahami konsep bahawa kita boleh menerima sesuatu yang tidak ada sebelumnya dan tidak ada selepasnya. Dahri berkata pula, tinggal satu soalan lagi aku mau tanya. Ini soalan power lah ni, final question. Okay, kalau tinggal satu soalan, kalau kau boleh jawab, dialog ni habis. Lalu Imam Abu Hanifah pun berkata, tanyalah, insya-Allah aku akan menjawabnya. Dahri pun bertanya, apakah yang dilakukan Allah sekarang? Kalau kita kena soalan macam tu, mana aku tahu Allah buat apa? Tapi nampak macam kita kalah lah dalam perdebatan tu, dalam dialog tu. Jadi Imam Abu Hanifah tak mau begitu. Jadi Imam Abu Hanifah menjawab, cara kamu ni tak kena. Kamu tanya soalan, kamu duduk atas mimbar. Masa tu kan dialog tu, kalau kita sekarang ni mungkin atas stage, kita berdialog atas stage, ada dipanggil apa? Rostrum. Tapi oleh kerana level tu tak sama, ini kiranya kalau dia dengan guru Imam Abu Hanifah mungkin sama-sama duduk atas tempat tinggi, tapi oleh sebab Imam Abu Hanifah ni hanya pelajar saja, dia duduk atas mimbar, Imam Abu Hanifah duduk di bawah jawab soalan. Ada mimbar, katakan duduk di situ, ya, Dahri duduk tanya soalan, Imam Abu Hanifah duduk situ di bawah. Jadi Imam Abu Hanifah kata tak kena, kata dia. Sepatut orang yang jawab itulah duduk atas mimbar, ya, sebab dia ada pengetahuan. Kamu tanya dia, kamu duduk di bawah lah, baru betul. Jadi Dahri pun kata okey, fine, dia pun turun dan Abu Hanifah naik ke atas mimbar. Sekarang baru sesuai. Ini baru tempat dia, orang bertanya daripada bawah, orang menjawab duduk di atas. Sekarang tanya, dia pun ulang balik soalan dia. Dia kata, apakah yang dilakukan Allah Ta'ala sekarang? Lalu Imam Abu Hanifah pun menjawab, inilah yang Allah Ta'ala lakukan sekarang. Dia telah menjatuhkan yang batil seperti kamu, jatuh daripada atas mimbar turun ke bawah, dan dia menaikkan yang benar seperti aku, daripada bawah naik ke atas mimbar. Ini kan seni debat juga. Sebenarnya dalam satu detik yang Imam Abu Hanifah bercakap tu, ya, banyak perkara yang berlaku dalam dunia ni. Itu semua adalah pekerjaan Allah Ta'ala. Ya, jatuh, naik, bangun, sihat, sakit, mati, hidup, ya, dan sebagainya, itu semua kerja Allah. Pada detik Imam Abu Hanifah ditanya tu kan macam-macam benda berlaku dalam dunia ni. Tapi kalau Imam Abu Hanifah cerita gitu, tak nampaklah poin dia tu. Bila jawab macam tu, dan itu betul. Takkanlah orang Dahri itu turun daripada mimbar, Imam Abu Hanifah naik atas mimbar itu keluar daripada takdir Allah. Itu kerja Allah. Maka jawapan itu tak salah, betul lah, itu kerja Allah, salah satunya pada detik itu. Tapi itu menyebabkan termalu orang tu, aku dah kalah dah, aku dah kena dah, yang batil macam aku ni turun ke bawah, yang benar macam Imam Abu Hanifah tu naik ke atas. Akhirnya si Dahri merasa tertewas dan patahlah segala hujah palsunya. Itulah di antara
dalil-dalil akli yang membuktikan kewujudan Allah Tuhan yang Maha Pencipta. Baik, selesai soalan. Ini agak pendetailan ni, saya jarang jumpa huraian macam ini dalam kitab-kitab akidah ya, yang ringkas ya. Tapi di sini ada huraikan. Kepada berapa sudut pemikirankah akal dapat mensabitkan dan membuktikan Allah tu ada? Ini secara umum senang je ya, alam ni ada, takkanlah jadi sendiri, pastilah ada Tuhan cipta, selesai ya. Tapi ini dia pergi lebih mendalam secara ilmiah. Jadi kalau kita dapat tangkap, alhamdulillah. Kalau kita rasa macam aku tak faham bab ni, tak apa. Sebab ini bukan benda yang dituntut untuk setiap orang mengetahui, tapi untuk mengetahui bagus. Kepada berapa sudut pemikirankah akal dapat mensabitkan dan membuktikan kewujudan Allah Ta'ala? Jawapan, Syekh Abdul Rahman Hasan Hambakah Al-Maidani, dan ini ulama kontemporari ya, ulama Suria tak silap saya, ulama daripada Suria, dalam bukunya Al-Aqidatul Islamiyah wa Ususuha, akidah Islam dan asas-asasnya, telah menyebut bahawa pembuktian dalil akal yang dapat mensabitkan dan membuktikan kewujudan Allah itu boleh difikirkan melalui 4 sudut. Ini kita kata akal boleh menunjukkan kepada Allah itu wujud ya. Akal menunjuk bahawa Allah itu wujud dalam berapa sudut? Jawabnya dalam 4 sudut ya. Setakat itu rasanya okey lagi. Tapi kalau kita pergi satu persatu itu, ada kemungkinan sebahagian akan merasa agak complicated. Tapi insya-Allah ya, Allah boleh permudahkan untuk kita faham. Yang pertama, daripada sudut dalilul ilzamil aqli bainal wujudi wal adam, dalil logik akal antara ada dan tiada. Nanti dia akan huraikan ya, satu persatu. Sudut yang kedua, dalilul imkani fil kaun, dalil bahawa setiap yang ada dalam alam ini mungkin. Yang ketiga, dalilut taghayyuri was sababiyah, dalil berlakunya perubahan dan sebab terhadap sesuatu. Dia ada causal connection, dia ada cause and effect dalam kehidupan kita ni. So memerhatikan cause and effect ini menjadi dalil kewujudan Allah. Dan yang keempat, dalilul itqani fil kauni, dalil hasil kita itu melihat kemas rapinya sistem dan peraturan yang berlaku kepada sekian alam semesta ni. Kita tengok dengan mata zahir kita pun dah nampak sistem dah, belum dilihat dengan mikroskop lagi kepada urat-urat jari kita ya, kepada sistem tubuh badan kita, setiap satu anggota tu ada fungsi dia ya. Bahkan air liur kita ada fungsi dia, bulu hidung ada fungsi dia ya. Jadi itqan, nampak kemas rapi tu, itu juga menunjukkan kepada wujudnya Allah Ta'ala satu persatu. Yang pertama, dalilul ilzamil aqli bainal wujudi wal adam, dalil logik akal yang menunjukkan antara ada dan tiada itu membuktikan kewujudan Allah. Kewujudan Allah adalah wujud yang wajib lagi asal, maknanya memang mesti ada, bukan wujud yang baharu yang ada permulaan. Kita wujud juga, tapi wujud kita ni wujud yang baharu, bukan yang asal. Ya, kewujudan Allah adalah wujud yang qadim, iaitu wujud yang sedia kala, yang tiada mula lagi tiada berakhir. Kewujudannya adalah satu kewujudan yang kekal abadi, yang tidak menerima mati. Malahan kewujudannya berdiri dengan sendiri, qiyamuhu ta'ala binafsihi, kita wujud bukan dengan sendiri. Yang tidak berkehendak zat Allah kepada zat yang lain yang bertempat atau menumpang padanya, seperti menumpang atau bertempat warna pada sesuatu seumpama papan. Jadi diri sesuatu itu zat, tapi ada sesuatu yang berdiri pada zat, itu disebut sebagai arad, ataupun dalam bahasa Melayu sifat. Bahasa Melayu yang ambil pada bahasa Arab pun sebenarnya seperti warna. Ni papan, warna apa papan? Papan ni
Coklat. Saya pun nampak coklat je. Tapi kadang-kadang orang kata penilaian warna antara lelaki dan wanita tak sama. Saya selalu kena gelak dengan anak perempuan saya. Saya kata tu ambil beg yang warna hijau, dia cari tak jumpa. Lepas tu saya kata tu kan kat situ, dia pun ambil, dia gelak, dia kata dia bukan hijau, ni grey. Saya kata hijau, dia kata grey. Tak apalah, janji jumpa beg. Okay. Jadi hijau atau grey sekalipun, dia ada berdiri pada beg. Coklat ni berdiri pada meja, pada papan. Allah tidak demikian. Allah bukan nak berhajat pada satu zat yang mana Allah berdiri padanya, bukan. Dialah yang menjadikan semua perkara di alam semesta ini. Dia Tuhan yang maha kaya, yang tidak berhajat kepada sesuatu, sama ada pada perbuatannya atau pada hukumnya. Tetapi dia menjadikan tiap-tiap sesuatu dan mengadakan undang-undang. Tapi undang-undang itu faedah balik kepada makhluk. Jangan kita ingat kita sembahyang, maka dengan sebab kita sembahyang tu Allah terus hutang budi pada kita. Tak ada. Allah juga. Kalau kita tak sembahyang, yang rugi kita. Bukan sebab kita tak sembahyang Allah tak jadi Tuhan. Lainlah kalau manusia kalau ahli parlimen tak sokong dia, tak merasalah jadi Perdana Menteri, ya tak? Kurang-kurang nak majoriti 112 sokong, betul? Tak tahu, pakai ngundi je ya. Ahli parlimen ada 222, kalau belah dua jadi 111. Nak dapat majoriti, ada 112 sokong, 110 tak sokong, bolehlah jadi Perdana Menteri. Jadi kita ni berhajat, makanya kita nak orang sokong kita. Atas nama nak orang sokong itulah kadang-kadang kita buat benda yang tak betul, nak tarik sokongan. Allah tak ada masalah kita tak sembahyang. Kamu yang rugi. Kamu tak dapat ridha Allah, kamu rugi. Kamu tak dapat pahala, kamu rugi. Kamu tak dapat masuk syurga, masuk neraka, kamu yang rugi, bukan Allah. Dan sembahyang itu selain daripada melayakkan kamu itu mendapat pahala, mendapat syurga dan sebagainya, kan memberi satu ketenangan, memberi satu rasa kehambaan. Tak sama ya orang yang tak sembahyang dengan orang sembahyang. Kadang-kadang orang yang tak sembahyang ni ada masalah sikit pun bunuh diri tu. Ya, dia tak boleh survive. Baik. Untuk mensabitkan kebenaran kenyataan ini, sila baca dan dengan teliti dan perhati tentang perbincangan mengenai dalil logik akal antara ada dan tiada yang dipaparkan di bawah ini. Ada lawannya tiada, mudah ya. Tidak terdapat keadaan ada ataupun keadaan tiada serentak dalam satu masa. Satu benda dalam masa yang sama dia ada dan juga dia tidak ada. Ada ke macam tu? Kalau dalam masa yang berbeza ya, 100 tahun yang lalu semua kita tak ada. Kan ada di sini yang umur dia 100 lebih? Tak ada rasanya. Ya. Perdana Menteri yang ke-7 itu hari itu antara yang panjang umur kan, 95. Yang umur 100 lebih dalam Dewan Masjid ni saya rasa tak ada. Kalau ada tolong beritahu. Kita kontak surat khabar, cerita sikit apa rahsia dan sebagainya. Maknanya ada 1 tahun lebih. 101. Okey, senanglah 200 tahun dulu. 200 tahun dulu kita tak ada. Sekarang ni baru ada. Maka itu kita boleh terima. Sekarang kita ada, 200 tahun dahulu kita tak ada, itu kita boleh terima. Sekarang saya ada dan saya tak ada. Oh, mana boleh macam tu Ustaz? Pilih satulah, ada ke tak ada. Sebab satu detik yang sama. Apabila terhasil keadaan ada, maka tidak mungkin akan ada keadaan tiada, dan begitulah sebaliknya. Bila tiada salah satu keadaan itu, maka sudah pasti akan ada keadaan yang menjadi lawannya. Maknanya kalau ada, tiada tu hilang. Kalau tiada, ada tu hilang. Maka persoalan yang akan timbul dalam pemikiran ialah tentang mana satu yang merupakan asal. Adakah asalnya ada kemudian tidak ada, ataupun asalnya tidak ada kemudian ada? Untuk menjawab soalan ini, hendaklah diandaikan kedua-duanya sebagai asal. Biar kita tak tahu asalnya yang ada ni dulu tidak ada, ataupun asalnya yang tidak ada tu dulunya dia ada. Mana satu yang asal? Kita andaikan dua-dua tu asal lah.
Cuma kita andaikan bahawa keadaan asal ialah tiada yang memberi erti menafikan sebarang kewujudan zat maupun sifat sama sekali. Berdasarkan andaian ini, maka bagaimana mungkin keadaan tiada apa-apa boleh merubah dirinya kepada ada, sedangkan untuk ada memerlukan kekuatan, sedangkan kekuatan juga tidak ada. Adalah mustahil pada akal keadaan tiada itu berubah dengan sendirinya kepada ada. Berdasarkan kepada logik akal ini, sudah jelas bahawa keadaan tiada bukanlah merupakan keadaan asal. Justru itu yang pasti berdasarkan logik akal, bahawa keadaan ada adalah merupakan keadaan asal. Maka itu adalah asal kewujudan Allah yang qadim, yang tidak dapat dipertikaikan atau disanggahkan lagi tentang realiti kebenarannya. Tegasnya, kewujudan Allah adalah wujud yang asal, bukan wujud yang baru mendatang yang kena jadi. Atau kalau kita nak boleh faham dengan contoh yang lebih mudah, ada dan tak ada itu adalah dua keadaan yang sama seimbang. Kan possibility-nya begitu. Puan-puan masih ingat saya bagi contoh bagi orang yang belum ada cicit, ada atau tak ada cicit itu buat masa ni adalah satu kemungkinan. Apa maknanya? Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Maka kemungkinan yang sama seimbang ni, kalau dia berat sebelah satu, makna ada yang memberatkan, ada yang menentukan begitu, ada yang menentukan satu masa kita tak ada cicit. Walaupun tak ada, tapi dia sudah berat sebelah situ, asalnya seimbang. Dan ada yang menentukan bahawa satu masa ada. Tak akan berat sebelah tiada atau berat sebelah ada dengan sendiri. Habis Allah siapa yang cipta? Allah tidak boleh ada pencipta, kerana Allah wujud sebagai Tuhan. Kalau ada pencipta, maka bukan Tuhan. Itu beza dia. Makhluk ada pencipta, kerana makhluk tidak boleh dia itu wujud dengan sendiri. Adapun Allah, kalau kita katakan Allah ada pencipta, dia tak akan selesai di situ. Yang mencipta Allah siapa pula yang cipta? Maka kita faham, oleh kerana Allah Tuhan, Tuhan tidak berhajat kepada yang lain, maka wujud Allah itu tanpa ada permulaan. Kerana setiap yang ada permulaan, pasti wujudnya itu perlu kepada yang mewujudkan. Wujud yang dulu tak ada, mesti ada yang mengadakan dia. Maka Allah wujud tanpa ada permulaan. Huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin. Dialah Allah yang awal, yakni tidak ada permulaan, wal akhiru tidak ada perakhiran, waz zahiru dialah yang zahir, dan juga dialah yang al batinu. Qalat rusuluhum afillahi syak fatiris samawati wal ard. Para rasul mereka bertanya, patutkah kamu syak tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi? Kemudian setelah kita dapat mengisbatkan kewujudan Allah adalah wujud yang wajib lagi asal, bukan wujud yang baru yang ada permulaan, maka marilah pula kita tanyakan akal kita sendiri tentang kewujudan alam semesta yang luas ini, yang terdiri dari langit, bumi, bintang, tumbuhan, haiwan dan lain-lain aneka perkara lagi. Adakah keadaan asalnya wujud atau tidak wujud? Malahan kewujudannya hanya wujud yang baru sahaja. Jawapannya insya-Allah dalam kuliah yang akan datang. Ini baru sudut yang pertama, sudut antara ada dan tidak ada. Ada sebarang soalan? Kalau saya mampu jawab, silakan. Baik, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.